Di sini saya akan tunjukkan cara untuk mengemaskini sistem pengurusan maklumat sumber manusia. Langkah pertama adalah anda perlu masuk ke dalam akaun Hermes anda, di mana inilah paparan utama dia. Suka saya nak maklumkan bahawa video ini adalah untuk pengemaskinian Hermes dan bukan melakukan Hermes yang baru. Jika anda perlu melaksanakan Hermes yang baru, anda perlu ke video saya yang sebelum ini, di mana saya menerangkan daripada step kosong sehingga pengisian job description. Okay, video ini cuma menerangkan tentang pengisian ataupun kemaskini maklumat seperti yang diminta untuk tahun 2025. Apabila anda sudah masuk ke dalam Hermes, anda akan melihat satu paparan seperti yang tertera pada skrin komputer anda sekarang ataupun pada video ini, di mana akan adalah nama anda dan juga ID pengguna anda, dan terdapat banyak pilihan di sini. Jadi untuk deskripsi tugas ataupun untuk data penjawatan, anda perlu pergi kepada bahagian deskripsi tugas di sebelah kanan bawah ini dan klik pada deskripsi tugas. Ini akan mengubah paparan kepada bentuk seperti ini. Tetapi anda tidak boleh mengubah ataupun boleh mengisi Hermes dahulu, sebab anda perlu menyelenggara dulu ataupun menukarkan Hermes anda kepada bentuk draft. Jadi perlulah ke bahagian fungsi ini dan klik pada selenggara komponen deskripsi tugas. Okay, dan anda akan lihat wujudnya komen ataupun gambar raja seperti ini. Saya minta maaf, saya terpaksa menggunakan slide yang dikongsikan kerana saya sudah melakukan step ini, jadi saya tak boleh balik kepada JD asal. Jadi apa yang anda perlu buat adalah anda perlu klik pada salin JD. Okay, kalau wujudkan baru, maksudnya anda start kosong lah. Okay, tapi di sini kita nak mudahkan kerja, nak gunakan apa yang sudah ada, jadi kita just klik pada salin JD. Selepas kita klik pada salin JD, paparannya akan berubah, di mana sistem akan memaklumkan bahawa salinan JD tersebut telah selesai. Dia akan kata berjaya lah. Okay. Dan kemudian status anda akan berubah menjadi draft seperti yang anda nampak pada akaun saya tadi. Jadi apabila komponen deskripsi tugas anda sudah menjadi draft seperti yang anda lihat di sini, seperti saya punya, anda cuma perlu klik pada nama anda sendiri dan ia akan membawa kepada bahagian yang anda perlu isi. Okay. Di sini anda akan lihat beberapa komponen yang ada, iaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 komponen. Jadi klik pada maklumat umum dahulu dan akan terpampanglah maklumat umum anda. Okay, seperti yang anda lihat pada paparan saya ini. Rujuk kepada bahagian grade JD dan tukarkan grade JD ini kepada yang terkini, iaitu grade JD anda sekarang. Okay. Kemudian klik kemaskini. Okay. Saya DG12, jadi klik kemaskini. Okay. Kemudian kita akan pergi satu persatu untuk semua komponen yang ada dan perlu diisi di sini. Okey, kita akan pergi satu persatu. Okey, untuk maklumat umum ini, jika ada perubahan, kenalah berjumpa dengan guru data sekolah anda. Kemudian kita pergi kepada bahagian tujuan penjawatan. Di sini anda kena ikutlah apa yang tertulis di dalam what they call that helaian ataupun apa yang diberikan oleh pegawai KPM ataupun PK1 dan sebagainya, di mana tujuan ini memang sudah ditetapkan seperti yang dinyatakan dalam bahagian ini. Okay, tujuan dia memang sudah dinyatakan, jadi kita just copy and paste sahaja. Kalau anda belum isi ataupun nak ubah, okay, anda just copy, okay, pergi kepada tabs tadi dan klik kemaskini. Okay, klik kemaskini, di mana objek ini ada di sini. Okay, copy paste, benda sama saja. Okay, 2 kali. Okay, dan pilih kata kerja membantu melaksanakan dan klik simpan. Okay, next is kita pergi kepada accountability. Okay, untuk accountability sebenarnya ada lebih banyak kerja lah, di mana kalau anda lihat apa yang sudah isi di sini, dia sememangnya sehingga 8 poin. Jadi perkara-perkara yang diisi di sini adalah diambil daripada file ataupun diambil daripada pegawai yang dipertanggungjawabkan lah, mungkin di PK1 ataupun guru data dan sebagainya. Jadi cara mengisi adalah anda perlu memilih grade jawatan anda, grade JD anda. Okay, dalam kes saya adalah DG12. Kemudian maklumat tersebut boleh diperolehi daripada file ini. Kalau tak tahu di mana, saya akan letakkan dalam Google Drive dalam link yang dalam description video ini. Okay, di sini anda lihat kepada grade cikgu anda. Okay,
Kalau anda DG41, anda gunakanlah bahagian ini. DG44 guna bahagian ini. Okay. Kalau DG12 ataupun DG48, kita gunakan bahagian yang di tengah ini. Jadi saya DG48, jadi saya akan menggunakan bahagian ini. So, untuk ini, anda perlu copy dulu accountability ini. Copy semua. Okay, untuk mudah supaya tak ulang-alik. Okay, copy semua. Kemudian, pergi pada bahagian accountability dan klik tambah. Okay, bila anda klik tambah, anda perlu paste semua yang anda copy tadi dalam bahagian objek. Okay, paste. Dan di sini anda kena lihat perkataan pertama, melaksanakan. Melaksanakan ini kita pilih kata kerja di bawah. Okay, melaksanakan. Dan kemudian kita tinggalkan sehingga perkataan bagi. Selepas bagi, semua yang bahagian ini kita cut ataupun kita buang dan kita paste pula di bawah. Okay, so perkataan ataupun cara mengisi ini adalah biasanya anda perlu copy dulu seluruh ayat sehingga perkataan bagi ini adalah dia punya objek dan hasil dia adalah ayat-ayat selepas hasil. Okay, dan bila sudah settle mengisi ini, kliklah simpan. Okay, dan klik OK. Jadi benda ini semuanya akan terpampang di atas sebagai accountability. Kemudian kita akan isi tugas-tugas utama. Untuk tugas-tugas utama ini, pergi balik pada senarai tadi. Okay, di bahagian ini semuanya ada 1, 2, 3, 4, 5 senarai tugas utama. Copy keseluruhan tugas utama ini. Okay, buat macam tadi dalam ruangan pertama. Lepas tu tambah untuk yang kedua. Ulangkan sehingga habislah sampai E tu. Okay. Apabila sudah selesai mengisi, klik simpan. Okay. Adakah anda pasti untuk simpan rekod ini? Okey. Okay. Jadi sudah selesai. Jadi anda akan lihat accountability yang baru diisi tadi, dia akan muncul di bahagian yang ke-9. Untuk saya punya lah. Untuk yang cikgu isi, mungkin yang pertama kalau cikgu buat first time. Okay, so kena ulang proses ini sehingga selesailah semua accountability ni. Kalau tak silap saya, DG48 ni ada 8. Okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah sama untuk semua grade lah. Kita kena ulang proses yang sama. Okay, kalau cikgu tak nak susah pada masa hadapan, nak ada masa lebih, bolehlah isi semua grade. Macam yang saya buat ni, saya dah isi untuk semua grade. Okay, DJ 12, 13, semua saya dah isi. Jadi next time tak perlu isi lagi lah. Kalau perlu pun just copy and paste saja. So untuk 12 ini sudah saya isi sehingga nombor 8. Nombor 9 ni adalah contoh yang saya tunjukkan tadi. Jadi kalau salah isi, nak adjust, okay, klik kemas kini. Boleh edit. Habis edit, klik lagi simpan. Okay. Kalau rasa-rasa benda tu tak perlu ataupun terlebih double kah nak buang, klik perkataan hapus. Macam yang ini, nombor 9 ini saya tambah untuk dijadikan contoh pada hari ini. Saya tak perlukan ini, saya klik hapus. Demikianlah cara untuk mengisi bahagian accountability dalam Hermes ini. Kemudian kita pergi kepada bahagian dimensi. Okay, untuk dimensi ini, semua ini adalah satu maklumat yang berubah-ubah mengikut grade dan mungkin mengikut tahun. Jadi jikalau dia tidak betul, contohnya di sini saya dah isi semualah. Saya dah isi untuk 10, saya dah isi untuk 9 dan saya dah isi untuk 12. Tapi maklumat di sini tidak betul. Okay. Untuk pengetahuan anda, semua yang poin 1 hingga 8 ini mesti ada. Cuma maklumat skop dia itu berubah. Di sini skop saya tidak sama dengan cikgu-cikgu lain. Okay. So untuk bahagian ini, mata pelajaran subjek itu cikgu kena lihat sama ada dia subjek elektif ataupun subjek trust. Kalau cikgu mengajar dua-dua elektif dan trust, contohnya cikgu mengajar SRT dan pada masa sama cikgu mengajar BM, dia adalah subjek elektif dan trust, kena tulis dua-dua skop. Kemudian kelas dan bilangan pelajar ini cikgu kena nyatakan menengah ataskah, menengah rendahkah, sekolah rendahkah, dan kemudiannya diikuti oleh kelas dan diikuti oleh bilangan pelajar dalam kelas tersebut yang cikgu ajar. Kemudian cikgu kena buat sedikit matematik lah, tambahkan jumlah pelajar tersebut dan letakkanlah bilangan pelajar yang cikgu ajar. Okay. Dan
untuk kelas dan bilangan waktu mengajar pun sama. Cikgu kena totalkan bilangan kelas cikgu, lepas tu totalkan jumlah waktu mengajar. Okay, dalam kes saya 48 waktu lah, sebab PVMA memang banyak waktu. Okay, terutama sekali bila guru tu tak mencukupi lah. Kemudian jumlah waktu mengajar pun sama. Okay, dan kemudian unit uniform. Di sini saya melakukan satu kesilapan di mana unit uniform saya cuma letakkan nombor sahaja. Okay, ini patut sebenarnya menyatakan kelab apa yang saya sertai. Jadi saya kena kemas kini. Jadi caranya adalah untuk klik pada kemas kini, kemudian pergi kepada bahagian yang perlu diperbetulkan. Di sini saya adalah pengangkap. Okey, sukan dan permainan saya adalah taekwondo, dan kelab dan persatuan adalah kelab moral. Jadi selepas selesai mengemas kini, klik simpan dan paparan tersebut akan berubah. Seperti ini sajalah. Okay. Jikalau ada penambahan yang baru, cikgu kena pergilah cari yang kosong. Okay. Sebab yang ini semua saya dah isi, jadi saya tak boleh tambah lagi. Okay. Tapi biasanya kalau sudah contohnya DG12 ni, saya nak tambah bilangan yang ke-9, masih juga kena klik kemas kini, kemudian klik pada tambah. Okay. Dan akan ada satu bahagian yang kosong di bawah ini. Pilih pada lain-lain, isikan apa nilai lain-lain tersebut dan apakah dia punya skop, kemudian klik simpan. Okay, sama juga. Nak delete, sama juga. Klik pada nombor 9, klik hapus, dan ianya akan dibuang. Okay, dalam hal ini tak dapat buang sepertinya, jadi saya akan kena isi lah. Okay, saya isi just untuk simpan supaya saya boleh buang kemudian. Okay. Jadi sekarang dia dah ada tu, jadi saya kemas kini semula untuk buang yang ekstra tu. Hapus. Okay. Berjaya dihapuskan. Okay, dan saya klik simpan. Jadi data tu semua dah ada. Seperti inilah. Okay, jadi beginilah cara untuk mengisi bahagian dimensi. Okay, kelayakan akademik pula, isilah maklumat akademik yang cikgu ada. Okay. Kemudian kompetensi pun sama, kena double check dengan senarai ini ya. Pastikan apa yang ada dalam senarai ini ada cikgu isikan ke dalam bahagian ini. Dia memang ada ditulis. Okay, untuk yang ini kompetensi cikgu boleh lihat. Okay, dia bertambah sedikit apabila DG48, 52 dia bertambah berlainan. Okay, jadi copy lah, tambahlah ayat-ayat tu, ubahlah. Okay, ini boleh dilakukan dengan cara yang sama lah. Tekan pada kemas kini dan ubahlah perkataan-perkataan yang perlu diubah. Okay, dan jangan lupa klik simpan. Okay. Kemudian untuk pengalaman pun sama, ada dalam dokumen ini. Okay, ada dalam dokumen ini. Okay, tetapi cara untuk mengisi bagi di sini adalah seperti inilah, di mana dia dinyatakan dengan ringkas. Kalau kemas kini, cikgu lihat sama juga. Okay, sama juga, copy paste saja. Okay, simpan. Okay, and then kita ada last bahagian adalah pengesahan. Untuk pengesahan ini ada nama pegawai di sana, jadi pilih jadi yang terkini, okay, dan klik hantar. Okay, apabila sudah klik hantar, anda bolehlah menjanakan JD anda. Okay, saya belum nak hantar lagi, jadi saya belum boleh jana saya punya JD. Jadi itulah cara untuk kita mengisi Hermes ataupun memaskini Hermes. Jadi saya harap apa yang saya sudah tunjukkan di sini membantu anda untuk mengisi Hermes anda. Terima kasih kerana menonton dan subscribe.